Pakcik Makcik Oto Arum, berita politik paling tergempar, paling meletup hari ini. Parti Pejuang Tanah Air menamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ya, ini adalah berita politik yang paling seram, paling mengerikan dan paling menakutkan Pak Mail dan bosku dalam percaturan kuasa real politik dunia akhir zaman ini. Untuk makluman Pakcik Makcik Oto Arum, Pak Mail dan bosku dah tak boleh tidur malam bersama parti politik mereka apabila nama Tun M naik lagi untuk dicalonkan menjadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Setuju ataupun tidak, sokong ataupun tidak, percaya ataupun tidak, saya sebagai penganalisis politik bebas dan kingmaker, generasi baru dalam game real politik dunia akhir zaman ini, saya ingin berterus terang di hadapan Pak Mail, bosku dan parti politik mereka. Jika Pak Mail dan bosku bersama Zahid Ponorogo dan parti politik mereka tumbang pada PRU15, Tun Dr. Mahathir secara automatik mempunyai peluang keemasan untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya ulang, Pak Mail dan bosku sangat-sangat risau, sangat-sangat bimbang, sangat-sangat takut nama Tun M dicalonkan menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia untuk Parti Pejuang Tanah Air menang PRU15. So, tidak ada yang mustahil, kerana orang yang paling ditakuti untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia ada dua nama, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Mahidin Yassin. Selain daripada Anwar Ibrahim yang ditakuti oleh Pak Mail dan bosku, nama Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahidin Yassin sangat-sangat ditakuti oleh Pak Mail dan bosku jika Tun M atau Abah Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arum, kebenaran adalah tetap kebenaran, dan kebenaran sememangnya terlalu pahit untuk ditonton dan didengar, Pak Mail bosku. Kalau sakit hati menonton dan mendengar syarahan politik percaturan kuasa dunia oleh Jufazli Syih Ahmad lagi, saya cadangkan Pak Mail dan bosku buat laporan polis palsu, arahkan anjing-anjing politik kurap anda untuk menangkap dan memenjarakan Jufazli Syih Ahmad. Hanya semata-mata saya menyampaikan berita-berita politik panas kebenaran. Pak Mail dan bosku memang sakit hati kalau saya melaporkan kepada seluruh dunia Tun Dr. Mahathir atau Tan Sri Mahidin Yassin, antara dua nama besar dalam sejarah politik Malaysia, mempunyai prospek dan peluang besar untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kenapa Pejuang Tanah Air berani mencalonkan nama Tun Dr. Mahathir hari ini untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Pak Mail? Kerana Tun Dr. Mahathir sudah tahu kerajaan Pak Mail huru-hara tunggang langgang menghitung hari tumbang terguling-guling depan Tun Dr. Mahathir di depan berpuluh-puluh juta rakyat. Ini kali pertama Parti Pejuang dengan sangat yakin menyebut nama Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon utama
Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Berdasarkan maklumat sulit, rahsia sulit percaturan kuasa real politik tangan-tangan gaib politik di Malaysia. Nama Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin tersenarai sebagai nama favourite untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sekalipun Pak Mail dan bosku mahu memerangkap atau menghalang Tun M dan Tan Sri Mahyidin Yassin, game itu sudah terlambat. Pak Mail dan bosku sudah masuk perangkap pun, nasi sudah jadi bubur. 1001 masalah harga barang yang sangat mahal, masalah nilai ringgit yang jatuh lagi hari ini, masin mulut Jupazli kemarin. Kemarin 1 US dollar bersamaan RM4.44. Hari ini pasaran mata wang antarabangsa menyenaraikan 1 US dollar bersamaan dengan RM4.45. Rakyat masih komplain harga barang sangat mahal, minyak masak yang dihasilkan oleh negara kita dijual dengan sangat mahal kepada rakyat. Rakyat tak cukup duit untuk makan di zaman kerajaan Pak Mail. Ada ramai rakyat menganggur, tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan pun gaji sangat-sangat rendah sehingga rakyat miskin dalam negara Malaysia semakin miskin di zaman kerajaan Pak Mail. Dengan masalah-masalah ekonomi ini, maka saya tidak hairan Parti Pejuang mencalonkan nama Tun Dr. Mahathir menjadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Abang Muhyiddin boleh tekan butang untuk menyokong Tun M jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Untuk makluman Pak Mail dan bosku, ini paling ditakuti oleh Pak Mail dan bosku ni. Kalau Abang Muhyiddin bergabung semula dengan Tun Dr. Mahathir, ini betul-betul checkmate and game over, bosku. Marah, sakit hati, koyak mental, buat lagi laporan polis palsu. Tangkap lagi Jupazli Syahmat, heret lagi Jupazli Syahmat dalam mahkamah. Masalah kamu tidak akan selesai hanya semata-mata nak mengugut Jupazli Syahmat yang menyampaikan berita-berita politik panas. Jangan lupa kasih turun harga barang sangat mahal tu Pak Mail kalau tak mahu tumbang PRU 15. Kalau kau tak mahu Tun M atau Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, kau selesaikan masalah nilai ringgit ni yang semakin jatuh merosot ni di zaman kerajaan kamu, Pak Mail. Demi kebaikan kerajaan Pak Mail, kalau Pak Mail nak menang PRU 15, kasih turun harga barang, kasih naik nilai ringgit, kasih naik gaji rakyat, selesaikan masalah ekonomi orang miskin, orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Cina, India, Sabahan, Sarawakian. Selamat kau Pak Mail. Tapi kalau kau kasih mahal harga barang, kau kasih biar nilai ringgit ni jatuh, ekonomi rakyat jatuh, Pak Mail dan bosku confirm kalah teruk tumbang PRU 15 lebih. Teruk kekalahan UMNO pada PRU 14 lalu, Pak Cik Makcik Oto Aro. Saya secara peribadi, saya menyokong Tun Dr. Mahathir atau Tan Sri Mahyidin Yassin jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya tak kira saya disumbat dalam penjara Sungai Buloh kah, saya tak takut. Kenapa saya sokong Tun Dr. Mahathir atau Tan Sri Mahyidin Yassin jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Kerana Tun M dan Abang Muhyiddin akan hantar bosku Zahid Ponorogo, bosku Rosma, Jolo, orang-orang penyamun perompak penyangak ni ke dalam penjara Sungai Buloh selepas tumbangnya kerajaan Pak Mail. Kedua, Tun Dr. Mahathir belum nyanyuk lagi. Masih sihat walafiat, pembedahan jantungnya sudah berjaya. Ketiga, Tun M
adalah seorang ahli parlimen kawasan Langkawi yang sememangnya confirm menang PRU15 di kawasan parlimen Langkawi juga. Tun M akan menjadi kingmaker baru pada PRU15 bersama Abah Muhyiddin jika Pak Mail dan bosku kalah teruk pada PRU15 kerana isu harga barang yang sangat mahal, nilai ringgit yang sangat jatuh, masalah ekonomi negara semakin teruk. Maka tolong bersiap sedia Pak Mail bersama bosku kalah PRU15 ya. Saya tidak terkejut Tun M atau Tan Sri Maidin Yassin jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia jika kerajaan Pak Mail tumbang sekelip mata pada bila-bila masa. Apapun, saya di sini ingin update derma kos guaman yang disumbangkan kepada rakyat Malaysia sehingga hari ini lebih puluhan ribuan ringgit. Jutaan terima kasih Pak Cik Makcik Oto Arom. Teruskan bagi sumbangan derma kos guaman kepada Jufazli Syahmat ke nombor akaun Maybank 160027329567. Suara keramat rakyat ini masih hidup bebas dan ditakuti oleh Pak Mail dan bosku Pak Cik Makcik Oto Arom. Teruskan membantu perjuangan keramat rakyat untuk terus menang dalam Mahkamah Dunia dan percaturan kuasa dunia ini yang sangat ditakuti oleh Pak Mail dan bosku. Pak Cik Makcik Oto Arom, terima kasih banyak. Mana-mana peminat, penyokong, followers, haters yang mahu bagi sumbangan derma kilat untuk kos guaman Jufazli Syahmat, anda boleh bank in berapa-berapa ringgit sahaja Pak Cik Makcik Oto Arom ke akaun Maybank Jufazli Syahmat nombor akaun 160027329567. Apapun Pak Mail dan bosku Zaid Ponorogo, tolong siap sedia ya. Tun Dr. Mahathir atau Tan Sri Maidin Yassin confirm ni jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia tak lama lagi. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu bosku. Jangan kau risau, nanti aku sambut kau dalam penjara Sungai Buloh. Aku tak takut masuk penjara Sungai Buloh, sebab aku tidak ada jenayah merompak 1MDB macam kau bosku Najib. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat Pak Cik Makcik Oto Arom. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Pak Mail bosku, kun fayakun. Tumbang kamu tak lama lagi. Dan Tun Dr. Mahathir sedang bersiap sedia untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia bersama Tan Sri Maidin Yassin. Checkmate and masuk perangkap 100 kali bosku. Terima kasih.